Ya, hari ini salam sejahtera ya. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Ya, hari ini kita telah ada satu perhimpunan ya, beratus-ratus peguam telah berhimpun dalam satu perhimpunan yang telah dianjurkan oleh Badan Guaman ya. Badan Guaman, Badan Peguam Malaysia, dan untuk membantah ya, siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlan dan juga perkara-perkara berbangkit, dan mereka berhimpun ya, di Padang Merbuk untuk seterusnya bergerak ke Parlimen untuk menghantar satu memorandum kepada kerajaan ya, berhubung perkara-perkara ini. Jadi kita pun dah lihat laporan media. Saya tidak ingin komen lah, sebab ada sekatan polis ya, itu saya tidak ingin komen. Saya dipahamkan Badan Peguam sedang meneliti perkara itu dan akan mengambil tindakan lanjut berhubung perkara itu kita lepas kepada mereka untuk melakukan yang patut. Fokus perbincangan saya hari ini adalah adanya perhimpunan sedemikian melibatkan beratus peguam dianjur oleh Badan Peguam yang merupakan sebuah badan profesional yang tertakluk kepada Bar Council ya, yang menyelia peguam-peguam, hal ehwal berkaitan peguam-peguam ya, dan beratus peguam-peguam yang ramai yang berkumpul ini adalah mereka yang telah diamanahkan tanggungjawab untuk menjaga keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang ya, dan mereka terpaksa ke jalanan ya, di luar kamah-mahkamah. Jadi benda ni sudah serius. Biasanya peguam akan menitik beratkan di dalam mahkamah untuk menerusi proses perundangan. Jadi keyakinan di sini kita lihat dalam aspek yang diperjuangkan oleh peguam ini, keyakinan mereka sendiri dilihat terhadap kemampuan sistem perundangan, sistem kehakiman ya, sistem keadilan untuk menangani isu berhubung siasatan SPRM terhadap Hakim Nazlan itu. Keyakinan mereka sendiri nampaknya sudah sama ada tidak ada atau rendah. Jadi kalau peguam sendiri sudah kurang yakin sehingga terpaksa ke jalanan, terpaksa membantah secara terbuka di umum, apatah lagi rakyat Malaysia ya. Dan saya tidak terkejutlah jika peguam sendiri yang sudah tidak yakin, kerana sejak langkah Sheraton banyak peristiwa-peristiwa melibatkan politik darjat, keadilan darjat di dalam negara ini dah nyata, bermula dengan penguatkuasaan SOP-SOP yang berpaksi kepada politik darjat apabila melibatkan VIP versus non-VIP. Itu kita dah lihat, ianya telah dilaporkan dengan meluas. Ada bukti-bukti video, gambar menteri-menteri yang melanggar SOP. Ramai juga tidak ada tindakan, termasuk ketika di PRN Sabah. Benda tu didiamkan dengan harapan mungkin rakyat akan lupa ya. Kemudian kita ada insiden di mana Ketua Pesuruhjaya SPRM disyaki terlibat dalam salah guna kuasa, kedudukan ya, melanggar akta-akta tertentu, akta-akta SC dan sebagainya, sehingga menjurus kepada siasatan SC. Tetapi beliau gagal direhatkan. Peguam negara gagal menjalankan fungsi untuk menasihati kerajaan atau Perdana Menteri bahawa seharusnya Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu direhatkan kerana itu adalah agensi berkait kerajaan dan ketua dia dituduh. Jadi seharusnya bila ada siasatan dia direhatkan ya, untuk halang daripada beliau mempengaruhi siasatan ya.
Kalau SPRM nak lakukan siasatan sendiri, dia perlu direhatkan. Takkan orang-orang bawah dia akan siasat dia dan akan tuduh dia dan berjaya melakukannya jika dia kekal sebagai ketua mereka. Jadi ini perkara logik yang perlu dilakukan tetapi tidak dilakukan. Perdana Menteri diam perkara tu sehingga Ketua Pesuruhjaya SPRM boleh buat sidang media dan menjelaskan secara terbuka bahawa beliau tidak akan berundur. Ya, sekaligus menimbulkan syak bahawa pemimpin-pemimpin kerajaan sebenarnya takut terhadap dia. Kemudian akhirnya SC Security Commission lakukan siasatan terhadap dia, dia pula siasat Security Commission. Itu dah kira sejenis tekanan yang diberikan oleh dia. Kemudian masing-masing kes itu lepas begitu saja. Security Commission bukannya berkata dia tidak bersalah, dia buat kenyataan tergantung. Maknanya bukan dia kata Azam Baki tidak bersalah, tapi dia kata setakat yang ni tidak ada bukti yang menunjukkan dan sebagainya, jadi tergantung. Jadi benda tu didiamkan begitu sahaja. Kerajaan gagal tubuhkan satu jawatan kuasa khas yang bebas daripada pengaruh kerajaan kerana melibatkan satu agensi yang berkait dengan kerajaan. Jadi semestinya perlu ada jawatan kuasa khas. Tidak ada. Bebas. Tidak ada. Kemudian Perdana Menteri minta percaya kenyataan Security Commission. Itu pun dah pelik. Pertamanya, kenyataan Security Commission tergantung. Seolah-olah tidak ada keputusan Azam Baki bersalah ke tak bersalah. Kedua, Perdana Menteri seharusnya tidak mencampuri sebarang urusan siasatan, kerana dengan berkata demikian, perlu mempercayai dia ni, perlu mempercayai dia tu, dia memihak, seolah-olah dia memihak Azam Baki. Jadi keyakinan pelabur akan runtuh. Ya, runtuh. Seterusnya kita pernah ada Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara keluar kenyataan memberi nama, menyatakan dengan jelas salah guna melibatkan menteri dan perkara-perkara lain, rasuah dan sebagainya. Adakah ditubuhkan satu jawatan kuasa khas? Tidak ada. Ya. So, runtuhnya keyakinan rakyat terhadap sistem keadilan selepas negara, selepas langkah Sheraton adalah disebabkan beberapa perkara, insiden yang berlaku yang menunjukkan seolah-olah wujud subahat antara pihak-pihak berkaitan dalam kerajaan dan di dalam penguatkuasaan dan sebagainya demi kepentingan masing-masing. Timbul syak menteri lindungi SPRM, SPRM lindungi menteri-menteri tertentu. Mungkin ada rahsia menteri yang tidak ingin didedahkan. Kini apabila ramai peguam turun ke jalanan, bukan 10, 20, bukan 50, 100, beratus-ratus peguam turun ke jalanan, mendapatinya perlu turun ke jalan, perlu bantah di luar mahkamah daripada memulakan satu proses perundangan terhadap SPRM kerana menyiasat dan sebagainya. Di situ dah menunjukkan mereka sendiri sudah kurang yakin terhadap sistem keadilan dalam hal yang diperjuangkan mereka ini. Jadi kita tidak boleh jadi hakim dan kata, oh, mereka didalangi oleh parti politik tertentu ke pemimpin politik. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak boleh membuat kesimpulan tanpa asas. Ya, sebaliknya perkara ini perlu diberi perhatian sewajarnya kerana ia serius. Satu dunia memandang, dan ini adalah satu titik detik hitam dalam sejarah. Dunia memandang bahawa di Malaysia beratus peguam turun ke jalan. Dunia memandang bagaimana SPRM mengumumkan permulaan siasatan terhadap Hakim Nazlan atas syak, atas dakwaan berdasarkan sebuah blog yang seterusnya menjurus kepada satu NGO melakukan laporan berdasarkan blog tersebut yang tidak memaparkan sebarang bukti hitam putih berlaku konflik kepentingan dan sebagainya, ya, yang seterusnya telah menjurus kepada keputusan SPRM untuk siasat.
Bila tanya SPRM, Azam Baki kata kita bukan menyiasat berdasarkan blok, kita berdasarkan laporan. Tetapi laporan itu berdasarkan satu blok, satu penulisan, satu cerita. Ya. Dan yang paling pelik, Hakim Nazlan membuat laporan polis dulu sebelum laporan SPRM. Jadi seharusnya polis digerakkan dulu untuk lakukan siasatan, dan perkara pertama yang perlu dilakukan ialah menyiasat penulis berkenaan untuk mengenal pasti dari mana dapat maklumat itu. Sebab semestinya kalau ada orang duduk di luar negara, maklumat tu datangnya daripada orang dalam negara. Jadi jika ada maklumat, mana maklumat tu? Jika tiada maklumat, bagaimana anda tahu? Perkara tu perlu dilakukan. Kemudian selepas siasatan itu, polis akan menasihati SPRM perlu ke tidak lakukan siasatan berdasarkan siasatan polis. Kemudian sehingga hari ini tidak ada apa-apa keputusan daripada peguam negara atau pejabat peguam negara berhubung hasil siasatan SPRM yang telah diserahkan kepada pejabat peguam negara. Jadi banyak yang pelik yang berlaku. Dan kalau kita sandar kepada kenyataan pihak peguam Najib, apabila mereka memfailkan permohonan berhubung dengan Hakim Nazlan di mahkamah, dengan jelas dia mengatakan dalam satu ayat bahawa ada perkara berhubung pengetahuan Hakim Nazlan berhubung SRC itu adalah dianggap oleh dia dan difikirkan bahawa Hakim Nazlan tahu. Dianggap dan difikirkan Hakim Nazlan tahu hal-hal berkaitan dengan penubuhan SRC sebelum kes dimulakan. Bukannya Peguam Najib kata kami pasti dari pihak kami, hanya anggap dan difikirkan. Jadi daripada situ sahaja kita dah lihat asas kepada tuduhan terhadap Hakim Nazlan hanya berdasarkan anggapan dan fikiran dan juga penulisan satu cerita. Jadi bila perkara-perkara ni berlaku, ia menunjukkan satu kegagalan kritikal di dalam sistem tadbir urus negara secara am. Pentadbiran negara secara am. Dan semua ni, kepelikan ini telah bermula selepas langkah Sheraton. Bayangkan, cuba tanya diri sendiri, adakah anda, jika anda seorang pelabur dari luar negara, adakah anda akan labur duit dalam projek-projek kerajaan atau dengan syarikat-syarikat berkait kerajaan? Adakah anda labur di dalam negara ni? Ya? Adakah anda berani melabur 1 bilion ke dalam negara ni untuk melakukan satu projek, sedangkan anda tahu bahawa satu sistem penguatkuasaan iaitu SPRM dilihat memihak kepada kerajaan, dan kita tahu banyak projek-projek melibatkan lantikan-lantikan politik di dalam syarikat-syarikat berkait kerajaan. Jadi jika duit anda 1 bilion lesap selepas anda melabur, adakah anda fikir SPRM akan memihak kepada anda? Jadi sudah pasti perkara ni akan meruntuhkan lagi keyakinan pelabur. Jadi kalau kita lihat syarikat-syarikat ataupun agensi-agensi yang membuat rating terhadap Malaysia dari sudut pencapaian ekonomi, dari sudut kemampuan untuk membayar balik hutang dan sebagainya, mereka telah memberikan rating yang merosot buat negara ni. Merosot dari sudut kebolehan bayar balik hutang, kebolehan ini, kebolehan itu, pencapaian ekonomi, merosot. Dan mereka, sebab-sebab yang diberikan ialah ketidakyakinan pelabur. Antara masalah yang telah diutarakan ialah masalah tadbir urus dan kecelaruan politik. Jadi gerombolan ini, termasuk pentadbiran mereka secara am, pentadbiran negara di bawah gerombolan ini, sedang menghancurkan, memudaratkan negara. Dengan insiden ini, sama ada unsur politik ke, tak ada unsur politik ke, ini semestinya akan meruntuhkan lagi keyakinan pelabur terhadap negara ni. Sekarang ni, kamu dengan saya sudah mula rasai kesannya dalam kehidupan harian. Ringgit dah terkesan, ya. Dan adakah anda fikir
bahawa keadaan akan bertambah baik jika peguam-peguam memilih jalan daripada kamar mahkamah untuk menyuarakan bantahan mereka. Ini penghujahan saya hari ini. Jadi, jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Jika anda tidak ada soalan, kita akhiri live hari inilah. Okey. Hisham Yusof, DLA pun ada kecam dan tegur pemimpin UMNO, terutamanya Ismail Sabri yang jauh tersesat dari perlembagaan UMNO. Bukan niat saya untuk menyokong badan peguam atau menentang badan peguam. Dalam live ini saya tidak akan sokong atau tentang. Cuma saya nyatakan hakikat-hakikat, fakta-fakta yang jelas daripada diadakan perhimpunan ini, akibat dia, petanda dia, kesan dia, mesej dia. Secara peribadi, saya tidak ada dalam hal perhimpunan ini, tidak ada belah berpihak. Sokong ke tak sokong pun tak. I don't have an opinion on that. Tapi yang jelas, inilah kesan-kesan dia, inilah akibat dia, inilah mesej daripada perkara ni, inilah yang rakyat akan lihat, inilah pelabur akan lihat dan sebagainya. Dan sebelum ini, memang sistem keadilan negara ini makin kurang diyakini sebab perkara-perkara pelik yang berlaku yang telah saya senaraikan. Untuk lebih lanjut dalam isu ni, untuk mendalam dalam isu ni dari sudut perundangan, semestinya kita perlu ada seorang peguam tersohor untuk berbincang perkara ni. Dan itu saya akan lakukan malam esok pukul 10. Dan peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah akan bersama kita untuk membincangkan topik ini dan topik-topik lain yang berkaitan. Jadi jangan mudah mengambil pihak. Dalam hal ni pun saya tidak mengambil pihak, kerana saya bukannya ada dalam mesyuarat badan peguam. Muhammad Hanif Katri mungkin ada. Saya tidaknya terlibat dalam perancangan perhimpunan ini. Jadi tak boleh saya memihak. Mereka adakan, mengapa mereka adakan, itu hak mereka. Tapi mereka ada hak berhimpun, hak bersuara. Yang saya nak ceritakan adalah kesannya, akibatnya, implikasinya, mesej yang kita dapat dan sebagainya. Jessica Lai, Lobakman asyik panggil kerajaan PH pakai rule of jungle. Sekarang Lobakman tak berani kata kerajaan UMNO sekarang pakai rule of jungle. Kenapa? Thank you Jessica Lai. Lobakman, siapa Lobakman? Tak kenal. Saya kenal lah, ada seorang blogger Najib tu yang dulu fitnah saya buat laporan polis. Dia kuat fitnah lah. Mungkin itu yang anda maksudkan. Mungkin itulah. Ada orang kata dia lobak, tak tahulah. Thank you Jessica. Thank you. Betul ke peguam Queen's Counsel yang nak bela Najib telah ditolak oleh mahkamah? Ditolak oleh mahkamah atau ditolak oleh A? Okey, ditolak maksudnya pendakwaan sebab belah Najib memasuki hujah mereka, pendakwaan menolak perlunya. Itu tepat, menolak perlunya pendakwaan. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa di lain masa.
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.